Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, murid-murid, hari ini kita akan belajar pelajaran Shiyam. Tajuknya syarat-syarat sah dan rukun. Okey. Syarat-syarat sah puasa dan rukun puasa, muka surat 13 hingga 20 ha. Kita teruskan saja. Kita teruskan saja syarat-syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa itu ada 6 perkara. Okey, syarat sah. Jadi kalau ia ada dilakukan dekat 6 ni, maka puasa kita ni batal lah, tidak sah. So untuk mendapatkan sah puasa itu ada 6 perkara. Itu yang pertama, mesti dia Islam. Kedua, berakal atau mumayyiz. Ketiga, suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. 4, masuk waktu berpuasa. Okey. 5, berniat pada tiap-tiap malam. 6, menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. So keenam ini perlu adalah syaratnya tu. Baik, seperti yang tadi tahu Kursat 14, syarat sah puasa itu ada 6 perkara. Okey, cikgu ulang balik Pertama, Islam. Kedua, berakal atau mumayyiz. Ketiga, suci dari haid dan nifas. 4, masuk waktu berpuasa. 5, berniat pada tiap-tiap malam. 6, menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Okey, huraiannya. Okey, Islam. Apa maksud Islam sana? Batal puasa orang Islam yang sedang berpuasa, kemudian dia murtad, keluar daripada agama Islam, atau iaitu terkeluar dari agama Islam. Dia Islam mula-mula, tapi dia murtad, dia keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam, walaupun satu lahzah, sekejap mata saja, satu saat ia keluar daripada agama Islam itu, maka puasa yang diteruskan oleh orang yang murtad itu tidak sah. Sekalipun setelah berlalu beberapa saat orang yang murtad itu kembali ke dalam agama Islam, atau walaupun dia balik semula Islam, mengucap dua kalimah syahadah, ia balik asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pun masih juga batal puasanya. Dan dia ingin menyambung puasa yang telah batal. Hukum puasanya tidak sah, kerana puasa orang Islam sahaja yang sah. Nampak bagi orang bukan Islam, orang kafir. Baik, berakal dan mumayyiz. Puasa sah dilakukan oleh orang yang berakal, dan tidak sah dilakukan orang yang tidak berakal atau hilang akal, seperti orang gila. Ini siuman kurang siuman. Hukum puasa orang gila tidak sah. Jika orang berpuasa tiba-tiba dia gila, tiba-tiba, hukumnya batal puasanya, walaupun gilanya dalam tempoh yang pendek, satu lahzah. Sah puasa orang yang sedang berpuasa tidur sepanjang hari. Kalau tidur ni kira macam dia punya orang tadi dia berfikir masa tu tadi tidur. Satu pun kita jadi orang yang tidak berakal Manakala jika orang yang berpuasa itu pitam sepanjang hari, pitam pingsan maka puasanya adalah batal. Beza dengan tidur tidurlah. Kalau pitam dia pingsan untuk pingsan. Maka puasanya batal. Tetapi jika orang yang pitam sedar dari pitamnya dalam tempoh pendek saja, sekejap saja, puasanya tetap sah. Kalau dia pitam seharian, dari pagi sampai petang dia pingsan itu, itu tidak sah. Tapi kalau dia sekejap saja, sah puasanya. Kalau tidur tidak, tidur ia sah, tetap sah puasanya. Kanak-kanak tidak wajib menunaikan puasa, kanak-kanak. Tetapi puasa yang dilakukan oleh kanak-kanak yang berakal, mumayyiz, adalah sah. Puasa kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah, kerana syarat sah puasa adalah berakal. Jadi kanak-kanak yang ada berakal dan mumayyiz, artinya puasanya sah. Kalau baligh lain kalau baru dia sudah diwajibkan puasa. Kanak-kanak itu baligh, tapi kalau kanak-kanak itu baru mumayyiz, belum lagi baligh, dia berakal, kalau puasa puasanya sah. Sama macam sembahyang tu. Kalau kanak-kanak tu belum baligh ia mumayyiz sudah, ia berakal, sembahyang sah. Tapi tidak diwajibkan. Tapi yang ini ia puasa tidak diwajibkan tidak diwajibkan kanak-kanak.
Suci yang seterusnya suci daripada haid dan nifas bagi perempuan, laki-laki nadanya. Haram, okey, haram dan ditegah orang yang sedang haid dan nifas melakukan puasa. Jadi batal puasa orang yang sedang berpuasa tiba-tiba datang darah haidnya. Okey, dan nifas. Ini nifas bagi orang yang lepas persalinan beranak walaupun dalam tempoh yang pendek, walaupun sekejap saja. Satu lahzah. Jika darah haid dan nifasnya telah kering, lalu ia mandi wajib kerana ingin meneruskan puasanya, maka hukum puasanya batal. Kenapa batal? Okey. Pasal dia masa tu hari puasa, siang puasa, tiba-tiba terkeluar. Tiba-tiba karing. Ia masa tu haid sudah. Tiba-tiba siang hari itu karing sudah. Okey. Haidnya dah keluar lagi. Tiba-tiba dia mandi, kan puasa dah dapat. Okey. Puasanya tidak boleh diteruskan dan disambung, boleh wajib qada. Artinya caranya optionnya ialah wajib qada saja. Puasa yang luput yang sudah nyerang lepas itu bagi orang haid dan nifas, dia qadalah. Okey, qada saja. Kemudian masuk waktu berpuasa. Okey. Puasa Ramadan hanya sah dilakukan setelah masuk waktu. Okey. Tidak sah dilakukan sebelum masuk waktu atau telah luput waktunya. Artinya puasa tu masa bulan Ramadan, okey, itu pada nyorang masuk waktu tu maksudnya kita ni sahur kan tak? Sahur berniat kan tak? Lepas tu tadi puasa. Okey, itu masuk waktunya dari sahur tu sampailah maghrib. Okey, kalanya sebelumnya tu ia puasa malam orang puasa. Tidak sah tak? Dengan tidak sah. Ataupun bukan di bulan Ramadan dia puasa. Artinya baginya wajibnya bukan bulan Ramadan, tidak sah. Artinya dia puasa di bulan Ramadan. Kemudian waktunya bila? Masa dapat makan sahur tu kan. Okey, sebelum azan subuh tu. Selepas itu puasa tiap. Itu waktunya. Puasa sampailah maghrib. Berniat pada tiap-tiap malam. Ini penting ya. Bagi murid-murid ambil take note di puasa ni patah ni. Jadi ambil take note bahawa tadi kalau berpuasa ni pastikan tadi berniat tiap-tiap malam. Puasa hanya sah dilakukan dengan disertai niat berpuasa. Dan jika tidak disertai dengan niat, maka hukumnya puasa tidak sah. Okey, ingat itu. Berniatlah kamu untuk berpuasa. Bila niatnya pada malam lah, lepas maghrib atau isyak, puasa berniat ataupun sebelum tidur, pukul 10 atau sebelum tidur tu berniat puasa waktu malam okey. Ataupun sebelum masa sahur tu, nanti sahur tu berniat puasa. Macam itu. Okey, niat berpuasa itu mempunyai dua syarat. Okey, niat puasa ni ada dua syarat. Yang pertama, wajib ditentukan niat puasa fardu. Okey, artinya wajib ditentukan apa puasanya. Apa jenis puasanya tu. Artinya puasa fardu Ramadan, puasa fardu Ramadan, fardu tunai. Wajib ditunaikan jenis puasa fardu tersebut seperti puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar atau puasa kifarah. Mesti tadi sebut tu apa. Kalau ni bulan Ramadan, tadi tiap malam tu ialah puasa fardu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan puasa di bulan Ramadan. Puasa fardu wajib tunai. Kemudian kedua, niat wajib dilakukan pada waktu malam. Okey, ini dilakukan pada waktu malam niat ni wajib dilakukan waktu malam, bukan waktu siang, waktu puasa tu bukan. Dan pada tiap-tiap malam masa melakukannya itu pada waktu malam saja, iaitu di antara sudah matahari masuk arti maghrib dengan sebelum fajar shadiq, artinya sebelum subuh. Pada waktu ini wajib niat dilakukan dan wajib niat dilakukan pada tiap-tiap malam. Kalau boleh lakukanlah niat tu tiap-tiap malam. Contoh apa lepas niat puasa Ramadan. Ini niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan, artinya sajaku puasa Ramadan. Puasa Ramadan ni maksudnya fardu sudah. Ramadan ni sudah wajib. Ataupun nawaitu siyam an Ramadan, artinya sajaku puasa dari Ramadan. Boleh Ataupun yang kompletnya yang tadi biasa selalu baca. Ini yang kompletnya ni Ini yang kompletnya. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya sajaku puasa esok hari menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Taala. Ini yang sempurnanya lah, niat yang sempurnanya lah. Tapi
Tapi kalau tanya niat macam mana pun boleh juga. Okay, puasa yang dilakukan dengan tidak ada niat pada waktu malamnya itu adalah tidak sah. Kalau ia indah minat malam atau indah sah, kecuali jika seorang itu bertaklid kepada mazhab Imam Malik bahawa adalah memberi sah niat puasa bagi bulan Ramadan sekali saja untuk satu bulan, iaitu pada malam pertama bulan Ramadan. Ini kalau mengikut mazhab Imam Malik boleh berniat sekali saja, tapi pada awal first Ramadan tu, pertama Ramadan tu boleh niat sekali untuk satu bulan. Maka harus bertaklid menurut pendapat Imam Malik. Okay? Imam Malik kan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tadi mazhab tadi Imam Syafi'i ya. Dalam perkara ini sebagai langkah berjaga-jaga, okay? Berjaga-jaga agar tidak terlupa melakukan niat pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan dan mengelakkan diri dari terkena qada puasa kerana terluput melakukan niat pada tiap-tiap malam Ramadan. Takut lupa bah. Tegasnya adalah sah jika niat itu dilakukan sekali untuk satu bulan. Menurut pendapat mazhab Imam Malik. Menurut mazhab Imam Malik kata sah kalau tadi berniat pada malam pertama atau malam satu Ramadan tu puasa, tadi niat untuk satu bulan. Okey? Sah. Macam tu. Tapi kalau menurut ikut mazhab Syafi'i tadi ya dilakukan niat tiap-tiap malam. Tapi kalau boleh tadi ikutkan mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik dan mazhab Syafi'i itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah juga sama. Kemudian lafaz niat satu bulan ialah, ini niatnya, nawaitu shawma syahri Ramadan kullihi hadhihi sanati ta'ala. Yang bermaksud sahaja aku puasa bulan Ramadan sekaliannya tahun ini kerana Allah Ta'ala satu bulan tu. Kemudian seterusnya syarat sah puasa seterusnya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Okey, ini pasal dugaannya ya. Ujian tadi tim siang hari puasa, terutamanya makanan. Puasa hanya sah jika apa? Jika orang yang sedang berpuasa berjaya menahan diri dari melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya dari terbit fajar shadiq, fajar shadiq subuh tah. Fajar shadiq ya, hingga masuk matahari, darinya azan subuh atau sampailah maghrib. Jika seorang telah melakukan suatu perkara yang membatalkan puasa, maka puasa adalah batal. Kalau yang melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka batal puasa. Contohnya yang makan di siang hari, minum siang hari. Okey, seterusnya rukun-rukun puasa. Ambil perhatian, rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa ada 3 perkara. Pertama, orang yang berpuasa. Kedua, ada niat. Ketiga, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, sepanjang dia berpuasa tu, rukun puasa pertama orang yang berpuasa. Of course lah siapa? Orang Islam yang berakal. Okey. Yang kedua, hendaklah ia berniat tiap-tiap malam. Itu rukunnya. Yang ketiga, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Okay, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.